Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin oleh Allah kita dapat bersama lagi pada pagi ini, insya-Allah kita mengikuti kuliah mingguan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita berkati oleh Allah, diberikan kefahaman, kita mampu untuk beramal dengan ilmu, sedikit ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita untuk melangkah masuk ke syurga Allah yaumul mahsyar nanti. Tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan kepada kita oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-sadiqul masduq, seorang yang benar lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni penting tuan-tuan. Hadis ni saya baca baru ni, salli ala sayyidina Muhammad. Saya rasa macam nak kongsi dengan perempuan pada hari ini. Hadis ni menggentarkan hati para sahabat. Cerita tentang bagaimana asal usul kejadian manusia waktu duduk dalam perut hari itu, dan bagaimana subhanallah sallallahu alaihi wasallam pengakhiran kehidupan manusia tu, ending penutup daripada kehidupan manusia tu menentukan sama ada dia bahagia ataupun dia celaka dekat akhirat. Dia kata musalli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa, inna ahadukum, sesungguhnya setiap orang daripada kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajma'u khalqi fi batnihi ummihi 40 yawman nutfah, dihimpunkan kejadian dia ni, setiap orang daripada kita dalam perut mak kita 40 hari an-nutfah. An-nutfah ni apa dia? An-nutfah ni campuran air mani lelaki perempuan. Waktu tu tak ada ni lagi, tak ada apa, tak nampak apa lagi. Kalau pergi scan pun tak nampak apa lagi. Tak ada. Waktu tu baru kalau pergi test tu, kalau pergi test tu dia jadi double line. Dia apa test? Apa tu? Apa ni saya pregnancy test tu. Waktu tu seronok lah. Lekat air kencing ya waktu tu. Misalnya test air kencing apa? Kalau pergi scan tak nampak apa lagi. Summa yakunu 'alaqah misla dhalik. Kemudian bertukar dia menjadi 'alaqah. 'Alaqah ni apa ya? Segumpal darah. Misla dhalik, seperti di atas 40 hari juga. Tuan-tuan, perempuan sekalian, musalli ala sayyidina Muhammad, 'alaqah juga bermaksud lintah, benda yang makan darah. Atau maksud juga tuan-tuan, benda yang kalau kita pegang dia melekit. Tu apa dia? 'Alaqah. Subhanallah, memang bentuk dia waktu tu macam lintah. Baca buku-buku yang berkaitan dengan embryologi, ni kandungan dalam perut apa semua. Waktu tu 40 hari 2 bulan setengah lebih kurang kot lah. Dia 40 hari 80 hari 3 6 2 bulan setengah lebih kurang. Dia nak waktu tu kalau scan nampak dah bentuk dia tu macam lintah, macam ni telinga ni. Oh subhanallah, betul perempuan sekalian, Masya Allah. Betul nak abang kata mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni subhanallah, Allah bagi benda yang orang lain tak tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda sekalian, benda dalam perut ini menyebabkan seorang profesor, nama dia Profesor Louis Moore, Profesor Louis L. Moore. Dia ni salli ala sayyidina Muhammad, dia salah seorang daripada orang yang buat buku-buku teks berkaitan dengan embryologi ni, yang dalam dalam perut ni, dan dalam kandungan, di universiti di Washington. Mai anak murid dia cerita kat dia cerita pasal inilah lintah ni. Dia kata dalam Quran dah cerita, hadis Nabi pun cerita. Dia kata siapa cerita? Nabi kami Muhammad
Bila ni? 1400 tahun dulu ni. 1400 tahun dulu. Macam mana dia boleh tahu? Waktu tu mana ada mikroskop, mana ada teleskop. Skop production Yusuf Aslam pun tak ada lagi waktu tu. Dah macam mana boleh tahu, subhanallah. Menyebabkan Profesor Lewis Moore ni akhirnya masuk Islam. Masya Allah Rabbi. Tu membahas sekalian. Waktu tu alaqah mithla dhalik. Summa yakunu mudghatan misla dhalik. Kemudian bertukar dia menjadi apa? Mudghah. Mudghah ni apa? Segumpal daging. Kalau dalam bahasa ni macam kita pegang seketui pegang itu kan. Kepam dia bagi kan. Daging. Saudara-saudara. Waktu tu tuan-tuan 4, 8, 12. Mithla dhalik 40 hari juga. 40 hari jadi berapa? 120 hari. 120 hari berapa bulan? 4 bulan. 3, 6, 9, 12. Subhanallah. 4 bulan. 4 bulan ni tuan-tuan, waktu ni lah berlakunya perubahan. Apa dia? Allah kata, Nabi kata, summa yursalu alaihil malak. Kemudian diutuskan kepada dia al-malak, malaikat. Malaikat ni buat apa? Fayunfiqu fir ruh, ditiupkan kepadanya roh. Masya Allah, perempuan tuan-tuan sekalian, waktu tu, waktu umur dalam kandungan kita 4 bulan cukup, 120 hari, waktu tu roh ditiupkan. Masuk roh. Waktu tu perempuan sekalian, masalli ala sayyidina Muhammad, kalaulah berlaku keguguran, melalui hukum lah tu. Kalau dia gugurkan kandungan selepas daripada 4 bulan, apa hukum dia? Itu main hukum. Pasal apa? Pasal waktu tu tiup roh dah. Kalau dah lepas 4 bulan, subhanallah, dia gugur kandungan secara dengan sengaja. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Jumhur ulama, subhanallah, letak apa? Hukumnya hukum bunuh. Hukumnya seperti membunuh. Kalau ada hukum hudud dilaksanakan, dia akan dilaksanakan qisas pada dia dengan sengaja. Itu berlaku khilaf lah. Ada, tapi jumhur ulama yang pendapat yang kuat begitu. Kemudian kalau gugur secara tak sengaja ni, anak mati ke, ataupun gugur tuan-tuan sekalian sebab bahaya kepada mak. Kalau bahaya kepada mak, dia kadang-kadang kita mengandung kan, doktor bagi tahu sama ada nak gugur kandungan tu kan, nak selamat nyawa anak ke selamat nyawa mak. Kalau biarnya mak anak ni, mungkin mak tu risiko boleh menyebabkan kematian. Pernah dengar tak macam tu? Ada kawan saya pernah kena. Tapi waktu tu orang perempuan jangan main-main tu. Dia boleh tak apa ni, sayang budak ni. Sampai terus tu, waktu tu hukum dia perempuan sekalian, wajib selamatkan nyawa mak. Pasal mak ni dah confirm hidup dah. Anak tu belum tentu boleh hidup ni. Tak nak? Kalau doktor bagi option tu kata ni, apa ni, selamat nyawa mak kan sama mana? Kalau nak selamat nyawa mak juga, nak biar juga anak ni, kemungkinan mak tu boleh risiko boleh menyebabkan kematian. Kena gugur. Waktu tu wajib selamatkan nyawa mak. Pasal mak tu dah confirm hidup dah, anak tu belum tentu hidup lagi. Faham tak? Baik, subhanallah. Kalau gugur selepas 4 bulan kan? Ni main hukum macam mana nak uruskan jenazah budak tu pula. Nak uruskan budak tu. Tu yang gugur tu selepas 4 bulan. Baik, perempuan sekalian ada 3. Yang pertama, kalau dia lahir itu tak ada anggota dah, kosong kan, tak ada anggota apa, dan tak ada tanda hidup. Tak ada anggota, tak ada tanda hidup apa. Dia dibersihkan, maksudnya dimandikan, dibungkus, dikafankan, kemudian ditanam. Sudah. Ni kena tahu ni. Kita kadang-kadang ni anak-anak kita gugur sampai tak tahu nak buat apa ni. Ada yang lahir cukup sifat dah, pergi tanam macam tu je, tak semayang pun. Pasal apa? Dia kata budak-budak bukan ada dosa apa lagi. Bukan, dia ada dosa. Memang budak tu tak berdosa. Yang berdosanya siapa tu? Orang yang duduk di sekeliling tu, tak tunai tanggungjawab, tak tunaikan hak tu, jenazah tu, mayat. Faham lah? Tu. Baik. Yang kedua, kalau dia lahir itu dalam keadaan apa, perempuan sekalian? Dia lahir itu dalam keadaan anggota dia sempurna. Sempurna anggota dia. Tak ada, subhanallah, apa? Tak ada nyawa, tapi tak ada nyawa. Beranak-beranak aku tu, isteri saya itu mati anak dalam kandungan 5 bulan, kembar. Kembar. Kau ni tengok, kau ni tengok, kau ni lahir dia. Jari isak jari tu. Orang tu yang teriak. Tak jari dekat mulut tu, mak tak tahan tu.
Kan? Masya-Allah Rabbi. Waktu tu 5 bulan. Lahir, pergi cek mula-mula tu ada gerak-gerak. Pergi buat cek lagi sekali, pergi tengok dia. Tak ada senyap lah. Doktor kata mati pula ni. Buat macam mana? Lahir. Cukup anggota. Tak ada sifat apa-apa, tak ada tanda-tanda hidup, tak bergerak, tak ada bunyi apa semua. Yang ni tuan-tuan perlu dimandikan, perlu dikafankan, ditanam saja. Tapi kalau dia lahir cukup anggota dia, kemudian dia ada tanda hidup, dia bergerak ke, dia panggil mak ke, mak, dia panggil mak. Mak yang tumbang, mak yang qalu. Terkejut mak tu. Baik. Kalau lahir anak tu subhanallah masa dia mak perempuan sekalian, ada tanda hidup, dia bergerak, dia bunyi, dia teriak, kemudian dia mati, maka dia perlu disembahyangkan. Mandi, kafan, sembahyang, tanam macam jenazah biasa. Faham kan? Subhanallah Muslimat. Jadi tu kaedah dia. Simpan. Solat jemaah. Jadi tu 3 jenis tu. Lepas ni kita tahu dah. Kalau anak kita apa ni gugak kalau ke mana nak buat. Tapi kalau lepas 6 bulan, kalau yang beranak tu lepas 6 bulan, dia hidup ke, dia mati ke, wajib disembahyang. Faham tak? Itu mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lepas 6 bulan. Mazhab yang lain dia kira 4 bulan. Mazhab Imam Ahmad 4 bulan tu dah kira kena sembahyang siap dah. Mazhab Imam Syafi'i dia start pada 6 bulan. Kalau lahir selepas 6 bulan, kalau dia lahir mati pun kena sembahyang. Dia lahir hidup sat patut dia mati pun wajib disembahyangkan. Faham nama sekalian? Tu hukum dia. Sebab apa? Waktu tu summa yursalu alaihil malak fayufiqir roh, ditiupkan roh kepada jenazah tu. So kemudian apa tuan-tuan sekalian? Kemudian masalli ala wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbih. Kemudian disuruh oleh Allah kepada malaikat tu buat apa? Tulis kepada dia 4 kalimat, 4 perkara. Tulis. Tulis apa? Tulis yang pertama rizqihi, rezeki dia. Yang kedua wa ajalihi, ajal dia. Yang ketiga tulis wa amalihi, amal dia hidup di dunia dulu ni, hebat di dunia nanti. Kemudian yang keempat wasyaqiyun aw sa'idun, adakah hidup dia di dunia nanti celaka ataupun bahagia. 4 benda ni. Tuan-tuan puan-puan sekalian, musalli ala sayyidina Muhammad. Malaikat tanya kepada Allah, ya Allah, nak ambil mana maklumat ni, saya tak tahu. Tak tahu maklumat. Malaikat bukan tahu, Allah saja yang tahu. Tuan-tuan subhanallah, akhirnya Allah kata apa? Naik atas Lauh Mahfuz. Naik atas Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni tahu mana? Tuan-tuan puan-puan sekalian, musalli ala sayyidina Muhammad, Lauh Mahfuz ini benda yang mula-mula sekali Allah jadikan al-qalam. Tak al-qalam, al-qalam pen yang tulis semua cerita tentang kita ni. Bumi tak jadi lagi, kita pun tak ada lagi, apa pun tak ada lagi, cerita hidup kita dah tulis dah. Dah ada dah. Kemudian Allah jadikan Lauh Mahfuz tempat simpan semua maklumat-maklumat. Kita dulu waktu duduk alam roh, sebelum kita turun ni ke dunia ni, semua umur sama ni. Semua umur sama, roh kita tu umur sama, semua sama. Tak ada tua, tak ada muda, semua sama. Ada orang turun lah ni, ada orang umur 68, ada orang umur 57, ada orang umur 37, 36. Saya baru 17. Nah, masing-masing turun, ada orang turun dulu, ada orang turun lambat. Orang yang pertama tu Nabi Adam alaihi salam, dia turun paling awal sekali. Dia pun umur sama dengan kita dalam alam roh. Orang yang terakhir yang akan bangkit, yang akan lahir tu, dekat-dekat dengan kiamat tu, dia pun tuan-tuan umur sama dengan kita. Duduk Mahfuz. Ada orang turun awal tu. Sebab tu nanti di dalam syurga kita semua umur sama. 30-an. Waktu tu cekang semua ni. Mana ada kedak-kedak dah. Cekang 30-an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maklum dah. Maklum cekang, gigi penuh subhanallah. Salih Zaman nanti duduk dalam syurga nanti. Balik macam mana keadaan kita waktu duduk di Lauh Mahfuz, sama aja umur semua waktu tu. Subhanallah, puan-puan sekalian. Baik, malaikat naik atas, salin balik dan cerita dekat kita, tulis balik dekat kita yang duduk dalam perut mak kita waktu 120 hari dulu ni, yang 120 hari dalam perut mak kita hari tu ni, bagaimana rezeki kita hidup di dunia nanti. Subhanallah, puan-puan sekalian, masalli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu jangan risau dengan rezeki.
Kadang-kadang subhanallah nak kahwin anak kita tu takut kata hang ni nak nikah macam mana. Kan subhanallah semua. Nak dapat anak saya cukuplah 2 orang ustaz. Ni pun tak larat dah. Apa semua takut nanti orang ni nak cari duit mana. Jangan risau perempuan sekalian. Kita fikir dulu waktu kita duduk kerja kilang lah. Kan kerja kilang dulu mula-mula tahun 95 93 dulu. Sebulan gaji 470 apa dah. Betul tak? Subhanallah. Saya habis sekolah dulu pi. Habis sekolah tak pergi mengaji mana lagi. Habis sekolah tu pi kerja jadi guru sandaran. Dekat mana tau? Dekat Bayar Lepas. Dekat Bayar Lepas tau. Sekolah muslimat. Waktu tu baru umur 18 19. Subhanallah, cikgu muda lagi. Waktu tu gaji tahu apa? 470. 470 subhanallah. Kira banyak lah. Boleh pun minyak motor, lepas abang motor kan. Lepas tu kerja apa semua. Gaji Allah. Orang kata apa? Ni nak menikah macam mana? Mau gaji banyak tu nak menikah macam mana? Dia fikir. Kawan-kawan nak kerja kilang kan, gaji 600 700. Dia nak menikah macam mana? Hang seorang pun tak lepas. Lepas mau bayar kereta, lepas bayar motor, lepas bayar sewa rumah. Makan mana-mana habis. Tutup menikah bi. Kan? Menikah bi. Hari tu makan seorang, ni makan 2 orang. Tapi cukup dah makan? Cukup juga. Nah. Sewa rumah boleh, beli mayat motor boleh, apa semua. Beli makan tiap-tiap boleh, cukup je. Pasal apa? Pasal isteri mai tu bawa rezeki dia. Tak nak? Lepas tu dia fikir pula, nanti nak beranak ni Allah mengandung pula dah. Dia dah. Macam mana nak buat ni apa semua, ni nak beli pampers lah apa, fikir macam-macam ni, susah hati ni Allah, nak cari, nak kena buat menega ni, fikir macam-macam. Tak tahu beranak habis. Tak tak? Beranak habis. Cukup dah makan? Cukup juga. Subhanallah, masalli ala Muhammad. Tak pasal apa? Budak tu bawa rezeki dia. Main nombor 2 pula, main nombor 3 pula. Semua bekat bawa rezeki dia. Perempuan sekalian, subhanallah, masalli. Sebab tu jangan takut nak beranak. Gampang lah, mereka lah. Kita takut. Ada kawan-kawan jumpa, jangan main-main perempuan terus sekalian ni. Saya 3 orang cukup lah. Tak mau banyak-banyak, 3 orang cukup. Main dekat yang keempat tuan-tuan sekalian. Sekali Allah tarik seorang. Dia nak 3 sangat. Soalan tu. Biarlah subhanallah anak amal tempat saya baru 7. Bagi dapat satu tim bola paling kurang jadi ayah jadi coach sandar. Subhanallah. Apa tuan-tuan sekalian? Masing-masing ada rezeki dia yang Allah dah tentu kat depa. Kadang-kadang kita tumpang rezeki anak kita. Tumpah rezeki anak kita subhanallah masalah semat. Rasa cukup aja ada Allah dah bagi. Pasal apa? Rezeki anak tu kita dah tumpah. Subhanallah masalah tu. Saat-saat anak kecil pula, saat-saat anak tu yang tak ada mengaji subhanallah. Gaya nak besar sikit, anak pula dah. Gaya nak besar sikit, awak tak ada mengaji, tak nampak apa. Tak ada ustaz, anak kecil. Dah besar anak tu menikah, cucu pula dah. Dan tak ada nak mengaji juga. Bila nak mengaji tu? Jangan sampai mengaji dalam kubur tadi. Ingat elok. Baik. Subhanallah. Rezeki. Rezeki jangan takut, insya-Allah Allah. Tapi ustaz ada orang mati kebuluran? Kan? Tu tak ada rezeki, tu tak ada mati kebuluran. Tu maksud dia rezeki dia habis kat situ. Rezeki dia Allah tentu habis kat situ, dia nak mati tu. Subhanallah. Wa ajalihi, ajal dia. Ajal kita ni Allah dah tentu dah. Dulu kita ni ada surat beranak, ada tarikh production. Tarikh lahir ada, tapi expiry date tak ada. Tak ada. Tarikh luput tak ada. Subhanallah Muhammad. Pasal apa yang Allah sembunyi tarikh luput? Pasal apa Allah sembunyi tarikh lahir? Pasal Allah nak kita sentiasa dalam keadaan bergantung kepada Allah. Buat ibadat kepada Allah sepanjang masa, tak mau tunggu hari-hari. Kalau kita ada tarikh luput ke, kalau kita ada tarikh mati ke, ingat lagi seminggu nak mati, berhenti kerja dah. Tidak, hantar kerja apa semua, berhenti kerja dah. Duduk masjid lah. Mati pukul 12 minit, waktu tu sujud. Lepas tu malaikat cabut nyawa, wah mati dalam sujud. Semua mati tak. Tidak, subhanallah. Supaya Allah nak kita ni konsisten dalam ibadah kita. Sebab kita tak tahu, bila kita tak tahu ni kita buat apa? Kita jaga. Amalan-amalan yang kita buat, tak melakukan perkara-perkara maksiat kepada Allah dan sebagainya. Takut waktu tengah buat maksiat tu Allah cabut nyawa kita. Baik, subhanallah. Wa ajalihi. Kita ni tuan-tuan, ajal yang begini dah tetap dah.
Waktu lahir kita begini, dah tetap dah. Kita tiap hari bergerak menuju kepada hari mati kita. Yang kita tak tahu bila. Subhanallah. Jadi subhanallah, bila kita tak tahu bila kita nak mati, tuan-tuan dan puan sekalian, maka apa kita kena buat? Kena jaga hidup kita itu supaya waktu kita mati itu mati dalam keadaan baik di sisi Allah. Mati husnul khatimah. Baik, subhanallah. Kemudian yang ketiga, perempuan sekalian, wa amalihi, amal hidup dia di dunia tu Allah dah tulis 120 hari. Masuk 4 bulan dalam perut mak kita dulu ni. Ni yang boleh kita boleh main ni, tuan-tuan perempuan sekalian. Ni pun Allah dah tulis dah 120 hari dalam perut mak kita dulu. Tuan-tuan, nak main ni bukan sebab seronok, nak main ni bukan sebab suka, nak main ni bukan sebab best, tuan-tuan sekalian. Ni dengan hangat, dengan hujan apa semua. Macam subhanallah, tuan-tuan sekalian. Tapi pilih nak main. Kuat nak main ni pasal apa? Pasal Allah gerak kita untuk main. Sebab tu Allah sebab Nabi sebut mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah nak kepada kamu ni kebaikan. Kebaikan apa kata ulama? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Nabi kata apa? Yufaqihu fid din. Allah akan faqihkan. Allah akan bagi dia faham urusan agama dia. Allah bagi, bukan kita buat. Bukan kita pula, bukan atas usaha kita, bukan atas kita. Allah yang gerak hati kita untuk main. Allah yang paksa kita untuk main. Kadang-kadang sampai paksa, tuan-tuan sekalian, tak mau main ni hari ni, tak mau main ni. Ada macam-macam perancangan ni. Kawan dia telefon, "Ma, jom pergi kuliah pagi ni." Ish, aku ni ada, hang tak pi, kalau hang tak pi, aku pun tak pi. Dia pi tu pasal kawan dia tu. Tapi subhanallah, main tu lah dapat ilmu tu. Dia dah membahas gila kadang-kadang Allah paksa dia untuk main. Subhanallah. Allah nak bagi dia ilmu. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi faham. Sebab tu boleh main dekat sini, tuan-tuan perempuan sekalian, masalah syamat. Ni pun tuan-tuan adalah masalah syamat. Dah tertulis waktu 120 hari dalam perut mak kita ni. Allahumma salli syamat. Kemudian tuan-tuan, wasyaqiyun aw sa'idun. Adakah hidup dia di dunia dulu celaka ataupun hidup dia di dunia ni bahagia? Allah dah tulis. Subhanallah. Sambung ayat, sambung hadis tu yang ni yang menggetarkan hati para sahabat. Fa wallah, kata Nabi SAW, Nabi bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, alladzi la ilaha illa ghairuh, yang tidak ada Tuhan yang disembah melainkan dia. Inna ahadukum, sungguhnya setiap orang daripada kamu, la ya'malu bi amali ahli jannah, dia beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidup dia, beramal dengan amalan ahli syurga, hatta mayakuna baina ila zira', sehingga dia dengan syurga tu tinggal satu hasta lagi nak masuk, sikit lagi nak masuk. Fa yasbiqu alaihi alkitab, kemudian kitabnya mendahuluinya. Apa dia? Nu yang tulis 120 hari itu ni. Yang tulis Lauh Mahfuz, kitab tu mendahuluinya. Fa ya'malu bi ahmali alin-nar, dan dia pun beramal dengan amalan ahli neraka. Fa yadkhuluha, lalu dia pun masuk neraka. Yang ni yang takut perempuan. Bila Nabi sebut apa? Ni amal, Allah akan kira dekat mana? Dekat khatam, dekat penamat dia. Allah kira amal kita tu dekat penamat kita tu. Kalau penamatnya cantik, Allah, perempuan sekalian, subhanallah. Kalau mati baik ni, kalau mati jahat ni, start daripada mula mati tu azab dah. Start daripada mati tu dah azab dah. Mati tu malaikat turun dengan pukul dia dengan sebagainya, tuan-tuan puan sekalian, masalah Allah semua sakit. Mai pula malaikat maut turun, rentak roh dia, tuan-tuan puan sekalian, sampai macam melet besi di masalah macam daging melekat di panggang-panggang, dengan dekat melekat di besi-besi macam kita buka panggang besi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian perempuan pula Allah diusung bawa pergi perkuburan dengan takut kita tu. Tadi dah sakit tak hilang lagi, turun dalam kubur, mai malaikat pukul sampai berselerak daging, tenggelam habis dalam kubur, korek balik ni pula, pecah daging, pecah isi, himpit pula kubur, perempuan sekalian macam-macam. Dia azab tu start daripada mati tu azab teruk, makin teruk, makin sakit, makin sakit, bukan makin senang. Dulu letih di dunia ni, Sallallahu alaihi wasallam, letih dengan kerja, letih dengan apa. Tapi start mati tu, Allah, tak ada rehat dah. Sampai jumpa malaikat-malaikat, bila nak kiamat ni, bila nak kiamat. Allah, kita duk ingat kalau dia tanya bila nak kiamat tu pasal apa? Tak tahan sakit lah kot lah. Dah lah, cukup lah, tak tahan lah. Bila nak kiamat, cepat sikit kiamat.
Tak, rupanya dia tanya bila nak kiamat tu pasal apa? Kalau boleh jangan kiamat lah malaikat, jangan kiamat. Minta jangan kiamat. Pasal apa hang kena teruk ni? Pasal apa? Pasal dia tahu satgi dia kena lagi teruk, lagi teruk, lagi teruk. Tadi dah kena teruk dah, duduk dalam kubur lagi teruk. Kena himpit ni, bawa api panggang siang malam tak tu. Allahumma salli ala Muhammad. Daging luruh, kulit luruh, isi luruh, tulang luruh, sakit tak mati-mati dah. Kalau kat dunia dulu kena terbakar asap tengah jam mati dia. Mati habis dah dia punya sakit. Ni tak mati-mati sakit. Allah tunjuk dekat dia tu tempat duduk dia dalam neraka. Nampak dah Allah tu dalam neraka tempat duduk. Tak mau kiamat lah, jangan kiamat lah, malaikat takut subhanallah tu. Tu kalau matinya su'ul khatimah, mati jahat. Duk buat amal cantik dah, rajin elok dah. Ada mai time kita tu, dia mai time yang tak pernah elok. Tengok sekalian. Allahumma salli. Takut waktu tengah duk buat tak elok tu lah Allah cabut nyawa kita. Sebab tu jaga subhanallah. Jaga apa kita buat, jaga bagi konsisten, bagi istiqamah. Kalau kita ni tuan-tuan usaha jemaah, nah, jangan duk buat benda-benda Allah yang mati tengah karaoke pun ada no. Oh, tak. Saya tengok baru ni lah. Bukan saya tengok, saya tertengok. Balik kampung baru ni pilihan raya kan. Jadi kuliah tak ada lah malam tu. Terus sekalian kuliah tak ada apa semua. Lepas bayar isyak mau buka TV tengok. Buka TV, tengok tuan-tuan. Woi, ada kilauan emas. Oh, Masya Allah. Makcik tu menyanyi. Saya tak tengok makcik tu suara je menyanyi. Pakai tudung Oh, nyanyi lagu. Lagu apa tu saya pun lupa. Saya Masya Allah, Rabbi papas sekali. Tu orang Allah Muslimat tu. Kalau mati aku mana? Nak mati saya sangat lah tu. Bukan lama lagi dah lah. Kalau muda-muda kot tahan kira lah lambat lagi nak mati ke apa kan. Tak, subhanallah tu. Masya Allah, Rabbi papas sekalian. Tu. Kalau mati tu mati su'ul khatimah, mati jahat. Jaga baik, pengacara tu. Itulah. Tu nama kilauan emas tu. Kalau emas tu tua. Dia warga emas, apa emas tu mau faham lah tu. Dia bertanya dia, kata dah bertobat. Dia tanya dia. Oh, makcik tengok. Yalah. Oh, pengacara tanya dia apa? Kakak dah bertobat. Oh, kita tobat. Maksudnya dia tahu kita benda tu salah ya. Apa sekalian. Subhanallah. Nampak tak? Kalau mati tu, mati sedang melakukan kemungkaran kepada Allah. Salih azmat. La ya Allah Rabbi. Start daripada tu azab. Dah lah hidup di dunia tak tenang. Dah hidup dah tak rehat. Tengok perempuan, kalau orang yang matinya husnul khatimah, matinya baik. Ada hadis sambungan apa semua, man apa salih sama. Inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa baina illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Apa dia? Seorang daripada kamu tu dia beramal dengan amali neraka je sepanjang hidup dia. Sehingga dia dengan neraka tu tinggal sikit, illa zira' nak masuk neraka sikit sangat dah. Fayasbiqu alaihi alkitab, kitab yang mendahuluinya. Dan dia pun beramal dengan amal ahli syurga. Fayadkhuluha, lalu dia pun masuk syurga. Kita kalau macam tu pun tak apa. Dulu kita, Allah, kita saja yang tahu. Jangan cerita kau orang malu. Dulu subhanallah, ni rambut tu dia musalli ala sayyidina Muhammad. Tiap-tiap hari pakai blue kan, bagi kembang je rambut tu. Dululah kita ni, tidak, subhanallah Muhammad. Tudung tak ada nak. Ada yang pakai tudung solehah sikit, pakai tudung kat sini, ikat dekat belakang. Betul tak? Tu zaman-zaman tu. Zaman tu kalau pakai tudung sekarang ni putu tu, kalau jumpa dekat apa-apa mentua apa mau tu menantu solehah tu. Waktu tu jangan ceritalah, abang jangan ceritalah. Abang dia rambut Ramli skor degree kesut tinggi. Masa tu subhanallah. Pas sekalian salih ala Muhammad. Kita dulu tiba-tiba subhanallah Allah bagi sikit hidayah. Dalam ramai-ramai kawan-kawan kita Allah pilih kita ni, Allah main mengaji, tiba-tiba jadi EJK masjid. Subhan ada kawan saya dulu lah, ya Allah, Allah saja tahu perangai dia.
pindah duduk satu taman, tiba-tiba berkawan dengan orang surau apa semua, jadi AJK surau, jadi ustaz lah ni. Masya Allah, Rabbi, tentang Allah nak buat. Kita pun tak dulu nak cadang nak pergi duduk mana, nak cadang nak pergi duduk Kuala Lumpur je. Lala, duduk dekat mana? Duduk dekat Parit Nipung. Dah memang tak rancang pun dulu ni, tapi tiba-tiba mai duduk pasal apa? Pasal Allah nak bagi kita ilmu. Ada kawan ajak, kawan ajak, lala lekat istiqamah, tiap-tiap minggu main mengaji. Subhanallah, dapatlah amal sikit, dapat ilmu sikit, buat amal sikit. Tahun tu Allah cabut nyawa. Cantik tak? Cantik, subhanallah. Dulu Allah tak tengok dah. Yang lepas sudah, jangan duduk pandang belakang lagi dah. Jangan pandang belakang, tengok depan. Subhanallah, buat amal nak bagi kita mati cantik. Subhanallah, kalau matinya cantik, perempuan, subhanallah. Sebab tu orang-orang soleh, mereka tak takut nak mati. Pasal mereka tahu ada nikmat yang tunggu selepas pada mati. Macam kita, subhanallah, anak kita, mak je kita pergi Cameron Highland, mak. Oh, kita tak terbayang apa. Oh, seronok Cameron Highland, sejuk. Cameron Highland ada pokok-pokok bunga banyak-banyak. Ada pokok teh, dia boleh pergi jalan-jalan apa semua. Ada boleh petik buah strawberry. Seronok. Tidak terbayang ni, excited lebih, seronok yang lebih je. Pasal apa? Pasal dia nampak dah benda-benda sana. Dan sekalian masalah syamat. Sama tuan-tuan, kita nak pergi negara akhirat. Kalau kita nampak benda nikmat yang akan kita dapat di akhirat tu, semua orang seronok nak pergi dekat sana. Subhanallah, bermula daripada detik mati tu dah seronok dah. Malaikat mai turun putih wajah, subhanallah. Mai turun malaikat maut pun sambut dia dengan senyuman. Keluar roh macam air keluar daripada botol air, lembut je keluar, tak sakit apa, subhanallah. Kemudian perempuan sekalian, diusung bawa pergi dalam kubur. Kita duduk dalam kubur, malaikat mai pun subhanallah, Muhammad Muhammad lapang. Tanya soalan, jawab dengan tenang apa semua. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, ni siapa lelaki ini yang datang diutuskan kepadamu, mai tunjuk muka Rasulullah SAW. Kata riwayat setengah daripada ulama kata Rasulullah SAW sendiri mai ziarah waktu tu. Siapa lelaki ini? Kita pun kata, ada rasuli, ni rasul kami ni. Rasul kami, dialah bawa dulu mai Islam apa semua. Allah, keluar suara daripada langit, hamba-Ku bercakap benar, bagi kepada segala kenikmatan. Mai dihampak kepada kubur kita, taman, hampak daripada permainan indah daripada syurga. Jadi taman syurga kubur kita tu. Baju kita diberi pakaian-pakaian indah daripada syurga, dibagi mahkota apa semua. Allah, cantiknya baju, masya-Allah Rabbi, ni cantiknya tempat ni. Wah, kubur kita tu. Salih ala Muhammad. Ni siapa ni cantik sangat ni, masya-Allah, cantiknya siapa ni? Akulah Quran. Dulu duk teman aku kat dunia ni, hari ni aku teman orang. Jangan takut dulu. Ni siapa ni cantik, masya-Allah? Akulah amal. Ni siapa ni? Lah ni akulah sembahyang hang. Ramainya, masya-Allah. Seronok tu dah. Mai malaikat pula, subhanallah. Malaikat ni boleh tak? Seronok sangat saya ni, seronok sangat. Boleh tak nak minta Sat nak balik pergi rumah, Sat nak balik abang kat lelaki? Kan, nak balik abang kat anak-anak. Tak usah duk risaulah saya tengah seronok kat sini apa semua. Malaikat kata apa? Tidaklah, rehat sudahlah, rehatlah, dah letih dah dulu. Dulu letih dah kerja, dulu letih dah khidmat kat suami, dulu letih dah pergi apa, Musalli ala Sayyidina Muhammad apa, dah letih dah ibadat, letih dah ulang lagi di masjid, letih dah pergi mengaji, letih semua dah dulu. Hari ni rehatlah. Tuan-tuan, subhanallah, tu kita yang dapat nikmat. Seronoknya duduk dalam kubur tu. Nikmat dia lebih pada nikmat kita duduk rumah dekat sungai, dekat apa? Pakai ibu ni. Subhanallah. Buat, masya-Allah Rabbi. Seronok. Mai pula malaikat, bila nak kiamat ni? Lambat lagi lah, rehatlah dulu. Allah, bayangkan orang durai kita. Malaikat ni mai sembang dengan kita, pun sembang lembut-lembut. Mai malaikat apa semua yang duduk amal kita apa semua duk jaga kita, pun kubur kita terang, kubur kita lapang. Allah, kubur kita tu taman, jadi taman syurga. Bila nak kiamat malaikat ni? Malaikat kata lambat lagi, rehat dulu. Cepatlah kiamat, cepatlah. Pasal apa yang minta cepat sangat ni? Ni Allah buka dia ni. Duk tengok tempat duduk dalam syurga tu, mahligai tu siapa punya tu, cantik sangat tu. Kamu punyalah, nanti kamu duduk situ lah. Allah, cepatlah kiamat, cepatlah, tak sabar nak duduk mahligai tu lah. Tu kalau matinya husnul khatimah. Seronok nak bunyi? Seronok. Siapa nak mati cepat angkat tangan? Tak. Tak juga. Tu lah. Bila nak cukup atau? Baik, subhanallah. Perempuan sekalian, muslimah. Ni,
Yang tu letih yang Allah bagi rehat. Kawan kita pun letih juga. Letih, subhanallah. Letih apa? Letih kerja. Kita pergi maya subuh, dia start pergi kerja. Sagi kita balik maya isyak, dia baru balik rumah. Balik rumah, letih. Qiyamul-lail tak ada, sembahyang jemaah tak ada, mengaji tak ada, baca Quran tak ada, amal tak ada, apa pun tak ada. Kerja. Letih, aku tak larat lah ni. Itulah. Kerja banyak tak boleh selesai tu yang ni apa semua. Malam buat berniaga tu, betul buat berniaga ni. Kerja apa? Kerja siang, kerja malam berniaga lagi. Pulun. Mati tak lepas ni? Mati juga. Mati ruh, Allah hentak nyawa tuan-tuan sekalian semua. Duduk dalam kubur, amal tak ada, apa tak ada, ilmu tak ada, amal tak ada. Kena azab, nak rehat tak boleh. Dah di dunia hari tu tak ada rehat. Tu dalam kubur pun tak ada rehat. Teruk dah tuan-tuan. Saya tu pilihlah, subhanallah. Ni habis sebut. Duk amal dengan amalan ahli neraka, harap kita gitulah. Dulu jahat lah, tak elok lah perangai kita apa semua. Tangan cerita korang malu, tak cerita sudah. Kira kita simpan seorang-seorang sudah nak. Angkat tangan apa semua, doa kepada Allah, bagi Allah padamkan, bagi Allah hapuskan segala dosa-dosa yang kita buat dulu ni. Minta kepada Allah, bagi Allah tutup aib kita dengan tunjuk. Hidup di dunia pun minta, ya Allah tutuplah aib aku, kesalahan-kesalahan aku dulu daripada orang tahu. Tutup ya Allah, yang paling penting kau tutup aib aku duduk pada masyarakat. Kalau ditayang tak mau orang tengok, tak mau tengok, malu kita ni. Tidak apa sekalian. Subhanallah, minta bagi Allah tutup segala aib-aib kita tu. Nanti subhanallah masallah Muhammad, nak masuk syurga Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan. Baik tuan-tuan, tu hadir dia. Kita sambung baru nak masuk kitab lah. Pembahagian najis, muka surat 64. Muka surat 64, pembahagian najis. Najis secara umumnya dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama najis muhaffafah. Bahagian yang kedua namanya najis mutawassitah. Bahagian yang ketiga namanya najis mughalladhah. Perempuan tuan-tuan sekalian, subhanallah, perasan ataupun tidak, bahasa Arab ni dia manis, dia cantik sungguh. Cantik. Kita boleh faham besar kecil dengan bahasa ya. Berat ringan kita boleh faham dengan bunyi dia, betul tak? Subhanallah, tuan-tuan tengok. Kalau dalam sembahyang dia ada sunat yang berlaku dalam sembahyang. Ada berapa sunat berlaku dalam sembahyang? Ada berapa? Ada 2. Satu sunat apa? Sunat ab'af. Satu lagi sunat hay'ah. Nampak tak? Rasa-rasa yang mana berat, mana ringan. Ab'af ke berat, hay'ah tu. Ab'af bunyi berat kan? Berat sampai dia kena sujud sahwi kalau dia tinggal. Hay'ah ringan, subhanallah. Maksudnya kalau tinggal pun tak ada masalah apa. Subhanallah, tu bahasa cantik, subhanallah. Sama dengan yang ni. Najis mughalladhah, berat ke ringan bahasa tu? Bahasa berat tu. Mutawassitah, tengah-tengah. Najis muhaffafah, ringan dia punya, subhanallah. Jadi kita boleh faham dah nanti. Dengan bunyi berat ringan tu pun kita boleh agak-agak dah. Tu subhanallah. Subhanallah. Baik, yang pertama najis muhaffafah. Najis muhaffafah ni najis ringan. Kata subhanallah. Perempuan tuan-tuan sekalian, bukan dia kira timbang berat ringan saya dah kata najis ringan sebab timbang dia ringan. Tak, bukan kira begitu. Dia kira mudah untuk menguruskan najis tu. Tak? Ringan untuk menguruskan. Mau kira berat tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad, bukan najis anjing babi yang berat. Anjing yang berat najis tai gajah. Tai gajah berat lah. Orang kata nak menikah, tanya, cuba bagi tahu kata imam Ustaz, apa itu najis ringan? Najis ringan, duduk cari. Tengok tak cicak tu imam. Betul boleh lah dia kata. Cuba bagi tahu yang berat pula. Yang berat dia kata, yang ni ringan, yang berat tai gajah. Tai gajah berat semua. Bukan kira beratnya timbang tu, dia kira susahnya nak uruskan. Tak nak bersihkan dia tu. Subhanallah. Beratnya nak menguruskan itu, ringannya nak menguruskan itu. Baik. Yang pertama najis muhaffafah. Najis muhaffafah ni satu je. Apa dia? Air kencing kanak-kanak lelaki yang masih belum berumur 2 tahun dan tidak makan apa-apa kecuali susu ibunya saja. Dia ada 2 syarat. 3 syarat. Yang pertama, air kencing budak lelaki. Budak perempuan tak. Budak lelaki saja. Syarat. Yang kedua, syarat yang kedua, perempuan sekalian muslimat, dia tidak berumur bawah daripada 2 tahun. 2 tahun ke bawah.
Kalau atas tak kira dah. Subhanallah, tak kira dah. Kalau bawah, kalau 2 tahun, kalau contohlah umur 27 tahun masih duk menyusu mak dia lagi. Tu. Yang tu tetap dia kira sebagai bukan lagi najis muhaffafah dah. Tu. Kalau bawah 2 tahun pun subhanallah, tapi dah makan benda lain dah. Subhanallah, makan apa Nestem ke, lepas 6 bulan selalu kita duk suap Nestem dah, makan dia dah, makan lenyap-lenyap tu. Ataupun subhanallah musalli asyamat, dia minum susu formula ke, tak. Tu dia dah habis dah, dia tak jadi najis muhaffafah, dia tukar kepada najis mutawassithah. Tahnik je, tahnik tak tahnik. Bagi belah mulut. Belah mulut pasal apa? Ustaz, mulut dah terbelah dah, dia kata. Tu. Itu merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi cari alim-alim ulama, minta tolong tahnik, tolong belah mulut anak kita. Tuan-tuan, subhanallah, masa Islam. Ada orang tak tahu. Ni anak-anak kita tu jaga elok. Ni ada apa? Dapat cucu pesan elok-elok. Pergi tahnik cepat. 7 hari. Pergi cari tok guru alim ulama mana tolong tahnik, mudah-mudahan berkat tu mengalir mai turun dekat anak tu. Berkat tok guru tu, berkat daripada ayat liuk tok guru tu turun. Faham tak musalli Ahmad? Bagi orang tak tahu halal pula ni. Dia kira dia ni kira ni ni baru menang YB ni, contohlah dia kata kan. Kena nak ambil berkat YB. Subhanallah, cari alim ulama. Dan kata subhanallah masalli ala semua, sebagian ulama kata apa? Watak tok guru tu akan turun sikit dekat anak kita tu. Subhanallah masalli ala semua. Dapat tuan-tuan, subhanallah, pergi cari tok guru. Bagi subhanallah, bawa kurma api, bawa apa ni air zam-zam pergi, cukup lah. Ada setengah tu bawa cincin emas pergi, apa semua sebagainya. Tuan-tuan, kalau belah Banjar dia minyak tak kepala aku mana tau. Saya hari tu saya tak tahu kata tu minyak, saya ikut manisan apa. Bisuak kat dalam mulut budak tu kata Ustaz di minyak buatan kepala. Oh, dah tahu tak apa awal. Suak kat mulut budak tu pecah. Dia rasa pelik dia. Allah salli ala sayyidina. Tu tasbih. Baik. Subhanallah tu. Pasal apa? Itu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil makan, tuan-tuan, dia makan kurma tu sedikit, kemudian dia ambil sebahagian, ambil sikit, kemudian dia masukkan ke dalam mulut budak tu, biar budak tu diisap jari. Baik, kena ada hubungan anak kita tu dengan alim ulama. Baik. Itu najis muhaffafah. Tuan-tuan, cara untuk menyucikan najis muhaffafah ini cukup sekadar memercikkan saja air ke atas najis tersebut sampai rata. Cukup, mudah aja. Mudah. Percik je. Bolehlah lagu mana pun. Ambil ayam pupuk sikit tu, dah madai. Itu najis muhaffafah. Tuan-tuan perempuan sekalian, masalli ala sayyidina Muhammad. Dia ada keyword dia. Yang saya duk ngajak, saya buat begitu, bagi ingat. Apa dia? Kalau najis muhaffafah. Tak ingatlah Ustaz muhaffafah mutawassithah, tak ingatlah. Ingat ringan, tengah, berat sudah. Malaikat dalam kubur tak tanya muhaffafah mutawassithah. Tak kot, tak tanya dalam kubur. Saya pun tak berjumpa lagi malaikat dalam kubur tu. Subhanallah. Tak tahu lagi dia tanya apa. Baik. Tapi subhanallah, tak ingat tak apa. Ingat dia punya apa? Dia punya hukum sudah. Ringan, berat, tengah. Dah. Kalau yang ringan ini, apa keyword dia? Keyword dia renjis. Renjis ayam, pecik. Itu keyword je. Ataupun mudah pupuk ayam. Tak pupuk. Ambil ayam buka tangan pupuk. Macam itulah lebih kurang. Nah, baik. Yang kedua tuan-tuan, namanya najis mutawassithah. Mutawassithah ni asal perkataan wasatiyah. Wasatiyah tahulah. Perdana Menteri dia sebut kerap sangat itu ni. Wasatiyah. Pertengahan. Pertengahan. Mutawassithah. Najis mutawassithah atau najis pertengahan ialah selain daripada najis muhaffafah dan mughalladhah. Najis mughalladhah, saat kita berhenti najis muhaffafah mutawassithah, masuk najis mughalladhah. Najis mughalladhah, apa dia najis mughalladhah? Najis mughalladhah ni najis berat. Najis berat ni ada dua. Yang pertama, babi dan anjing.
dan segala perkara yang ada hubungan dengannya, seperti tahi, kencing, daging, kulit dan sebagainya dikira sebagai najis mughalladhah. Ini termasuk juga anak yang lahir salah satu daripadanya. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Contohlah ni, kalau kambing tuan-tuan, dia kahwin dengan anjing, ataupun lembu dia kahwin dengan anjing. Anjing, jing, lembing tuan-tuan. Jadi lembing tuan-tuan. Lembing ni lembu, anjing, lembing. Kalau lahir dia nanti, subhanallah, muka dia macam anak lembu sebiji. Muka lembu sebiji sikit pun tak kurang. Kau tengok muka dia lembu. Bunyi pun bunyi lah, bunyi lembu. Sikit pun tak ada rupa anjing, sikit pun tak ada rupa babi ke apa ke. Tak. Subhanallah, maka kita yang tahu ni wajib bunuh dia. Pasal apa? Pasal subhanallah, nanti orang yang tak tahu dia boleh termakan. Faham tak? Tu sebenarnya kacuk. Anak tu kekal sebagai yang subhanallah najis untuk kita makan, haram untuk kita makan sebagainya. Pasal apa? Pasal dia kacukan daripada anjing, babi dan sebagainya. Subhanallah, hari tu ada seorang tanya saya. Dia kata, Ustaz, saya ni meniaga. Maksud meniaga ni saya fikir satu je. Kalau soalan, Ustaz, saya ni meniaga, tahu dah, mesti nak cerita orang buat. Lepas tu kan dia kata apa? Lepas tu saya jadi merah-merah. Kawan saya, dia kata kawan saya. Standard lah kita kalau tanya soalan, Ustaz, kawan saya kan, dia lah tu soalan tu. Baik. Subhanallah. Lagi satu perangai kita kan, Ustaz, siapa ada soalan? Saya ada satu soalan, Ustaz. Tanya abang lah soalan. Memang nak tanya soalan, nak angkat tanya. Abang sajalah soalan tu. Baik, subhanallah. Dia kata jadi merah apa ni? Merah, subhanallah. Itu pasal apa? Jadi ruam ni. Lepas tu saya pergi jumpa bomoh. Dia kata, buahnya sakit ruam, pergi jumpa bomoh. Bila jumpa doktor, betul tak? Kalau pergi jumpa bomoh, dia apa? Orang buat lah. Standard lah. Faham dah, tahu dah. Memang tu ni bukan oleh kajuh mana kat rumah jugalah. Lagu tu orang buat. Habis tu nak buat lagu mana ni? Dia macam orang sakit kencing manis pergi jumpa pomen, boleh tak? Tak boleh, boleh. Kita main aku nak mertun lah kali. Subhanallah, tak betul. Bila jumpa doktor, dia tu sakit ruam apa? Kat orang meniaga kadang-kadang dia terkait dengan benda yang duduk tu. Dia meniaga dulu tak biasa duk kena panas. Baru-baru duk meniaga apa jumpa panas apa semua jadi ruam, sakit. Ataupun orang yang duk goreng-goreng tak? Goreng minyak yang diulang goreng itu, dia jadi racun. Asap dia duduk sedut setiap hari tuan-tuan, dia boleh menyebabkan sakit dalam badan. Akhirnya jadi muntah darah apa, jadi ulcer dalam perut, jadi ulcer dalam usus, muntah darah. Kalau pergi bomoh dia kata apa? Orang buat lah, santau lah sialah. Padahal dia ulcer dalam perut. Bila jumpa doktor, tuan-tuan sekalian, panas cuaca macam-macam kan. Dulu kita duk biasa duduk aircon, tiba-tiba panas jadi ruam apa sebagainya. Jumpa doktor, dia tahu tak bomoh tu kata apa? Pergi cari katak. Lepas tu buang kulit dia elok, panggang cantik-cantik, makan. Dia makan, la ya Allah Rabbi, tu percaya kat bomoh tu. Lepas tu kalau dia pergi kat doktor habaq kata dia sakit ruam, dia percaya dah ke? Tak nak percaya kan. Sungguh subhanallah. Ada seorang lagi teruk jumpa saya dekat Masjid Al-Azhar, dekat Masjid Sungai Bakar. Lepas saya buat program apa ni, kursus haji. Keluar subhanallah, dia kata apa? Kawan saya. Dia kata kawan dia. Ni betul kot kawan dia, saya rasa dia bukan dia lah. Pasal dia tu orang masjid. Dia kata kawan dia kata, Ustaz, saya nak tanya kawan saya apa hukum dia makan daging anjing. Pasal apa dia makan daging anjing? Dia kata bomoh suruh dia makan. Pasal orang buat dia nak selamat daripada penyakit dia apa semua tu, kena santau ke apa-apa, dia kata makan daging anjing. Lepas tu dia makan tak? Dia makan, Ustaz. Tak membuat sekalian Rasulullah SAW. Apa percaya sampai macam tu? Subhanallah muslim. Tahu tak? Ada seorang saya teringat hari tu waktu makcik tu seorang main kursi roda ni, kursi roda. Tak boleh dah lembek makcik tu. Main jumpa kawan saya dia buat ubat herba ni. Dia kata, makcik sakit apa makcik? Orang buat, dia kata. Orang buat. Ada jin dengan makcik lah ni. Belah ni ada tu, belah ni ada cekok apa semua. Tak boleh gerak.
Lepas tu tengoklah diagnose penyakit dia apa semua kan. Tengok-tengok apa semua betul kan. Dia kencing manis. Kencing manis. Tapi masalahnya dia